Mari kita uji kefahaman kita tentang bentuk-bentuk nombor indeks ini dengan mencuba uji minda 1.2i. Arahannya, hitung nilai setiap yang berikut. Kita lihat bahagian 1A. Nombor yang diberikan adalah 27, asas 27. Indeksnya, indeks pecahan 2/3. Kita boleh tukar 27 menjadi asas 3, iaitu 3/3. Dan di luarnya 2/3. Jadi di sini kita tahu indeksnya 3 dan 2/3, kita boleh darabkan. 3 darab 2/3, jadi kita boleh masukkan, hapuskan 3 dengan 3, kita potong. Kita dapat 3/2, jadi kita dapat nilainya 9. Pergi ke 1B. 32, 2/5. Indeksnya 2/5. Kita lihat nombor 32. Kita tahu 32 kita boleh tukar menjadi asas 2, iaitu 2/5. Jadi 2/5 kita tulis. Dan kita nampak di sini 5, di sini 5, boleh potong. Sebab ini adalah 5 darab 2/5 ya. Jadi boleh potong, kita jadi ada 2/2. Dan tahu 2/2 adalah 4. Bahagian C, 128/2/7. Okey. 128 boleh tukar jadi asas berapa agaknya. Kalau kita tak tahu, kita boleh guna kalkulator ya, ataupun kita nampak 128 adalah nombor genap. Jadi kita tahu mungkin boleh gunakan asas 2. Jadi macam mana kita nak tahu 2/2 berapa? Okey, kita dah belajar di tingkatan 1 dulu, pembahagian berulang. Kita boleh tunjuklah. Yang ni kita tak tunjuk pun tak apa. Jadi kita boleh buatlah. Kita bahagi dengan 2. Sebab dia nombor genap, bagi 2. Kalau nombor ganjil, kita cuba bahagi 3. Okey. 128 bahagi 2, boleh tekan kalkulator lah. Dapat 64. Bahagi 2, 64 bahagi 2, dapat 32. Tekan kalkulator. Nah, kalau tak hafal sifir, tak apa, jangan risau. Kita boleh tekan kalkulator. 32 bahagi 2, tekan kalkulator, kita dapat 16. Okey, bahagi lagi dengan 2 sebab masih lagi dapat nombor genap. 16 bahagi 2 dapat 8. 8 bahagi 2. Semua orang tahu dapat 4. 4 bahagi 2. Kita dapat 2. Dan 2 bahagi dengan 2. Kita dapat 1. Ya, dah dapat 1, kita stop lah. Jadi kita tengok ada berapa kali 2 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 berulang sebanyak 7 kali. Jadi kita ada 2/7. 128. Jadi 2/7 letak di luar. Jadi kita boleh potong. Kita ada 2/2. Jadi kita dapat 4. Tepi bahagian D. Pun ambil pen. Okey, bahagian D. Kita ada 256 kuasa 3/8. Jadi
Oh, kita nak tukar jadi asas berapa agaknya. Kita tengok 256 ni nombor genap. Jadi cubaan pertama kita adalah 2. Kita cuba dengan nombor 2. Okey, 256. Buat pembahagian berulang. Ya. Bahagi 2. Dapat. Tekan je kalkulator. Tak payah nak congak-congak apa. Tekan kalkulator. 128. Bahagi 2. Ambil kalkulator tekan. Dapat 64. Bahagi lagi dengan 2. Sebab masih lagi nombor genap. 32. Bahagi dengan 2 lagi. Kita dapat 16. Bahagi dengan 2. Kita dapat 8. Bahagi dengan 2. Kita dapat 8 bagi 2 dapat 4. Bahagi dengan 2. Kita dapat 2. Bahagi dengan 2. Kita dapat 1. Yes, bila dah dapat 1, kita stop lah. Tu kita tengok berapa kali 2 ni berulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 2 tu berulang, maksudnya 2 kuasa 8. Jadi 38 tulis di luar. 8 dengan 8 boleh potong. Jadi kita ada 2 kuasa 3. Jadi 2 kuasa 3 boleh tekan kalkulator. Kita tahu kita dapat 8. Kita sambung bahagian 1E. Sambung 1E. Nombor yang diberikan 64 kuasa 4/3. Okey, kita nampak 64. 64 nombor genap. 2 kuasa berapa? Kita boleh cuba 2. Okey, jadi kita gunakan 2. 64. Buat pembahagian berulang. Ini nama pembahagian berulang. Kita bahagi 2. Dapat 32. Bahagi 2. Kita dapat 16. Bahagi 2. Kita dapat 8. Bahagi 2. Kita dapat 4. 4 bahagi 2 dapat 2. Dan 2 bahagi 2 dapat 1. Yes, kita dapat 1. Kita stop lah. Okay, dan kita kira ada berapa kali 2 ni berulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali. Jadi kita tahu 64 adalah 2 kuasa 6. 4/3 di luar. Jadi kita boleh potong 6. Dapat 3 bagi 3 dapat 1. 6 bagi 3 dapat 2. Jadi 2 kuasa 2 darab dengan 4, 8. Jadi 2 kuasa 8 sama dengan berapa? 2 kuasa 8. Okey, tadi kuasa 6, 64 darab 2. Dapat 128. Kita dapat 256. Okey, kita pergi ke soalan 1F. Kita nampak nombor yang diberikan sangat besar, agak besar je lah. 1024. Kuasa 2/5. Dia tak letak kurungan, kita letak pun tak apalah. Okey, jadi macam mana nak buat? 1024 adalah nombor genap. Cikgu, ada cara lagi cepat tak? Okey, kita boleh tekan kalkulator je sebenarnya kalau kita tak mau buat pembahagian berulang ni. Kita boleh tekan kalkulator untuk dapatkan 1024 ini kuasa berapa. Nak tukar kepada asas berapa. Okey, kita boleh try and error dekat kalkulator. Okay, kita nampak 2 kuasa 8 baru 2 atau 56. Ini 1024.
Jadi 2 kuasa, kita try dekat kalkulator, 2 kuasa 9. Tekan lah. Oh, 512 belum lagi. Jadi kita tekan 2 kuasa 10. Ya, kita dapat 2 kuasa 10. Okey, jadi kita ada dekat sini. Lupa lagi. Kita ada 2 kuasa 10. Okey, dan di luarnya 2/5. Jadi boleh potong 10 bahagi 5 dapat 2. Jadi sama dengan 2 kuasa 2 darab 2 dapat 4. Jadi 2 kuasa 4, boleh tekan kalkulator atau boleh guna jari je. 2, 4, 8, 16. Okey, selesai F. Tengok G. 1296 kuasa 3/4. Ini 1024, 1296. Rasanya kita tak boleh guna nombor 2 lah. Kalau nak cuba boleh juga. Ini lebih daripada 1024. Kalau 1024, 2 kuasa 10. Jadi kalau kita cuba 2 kuasa 11, dah jadi 2000 lebih. Jadi dah tentu tak boleh kuasa 2. Jadi mari kita cuba kuasa tak boleh asas 2. Kita cuba asas 4. Okey. Cuba asas 4. Tak apa, kita buat pendaraban berulang lah. 1296. Sebab dia nombor genap, maka kita bahagi 2. Okey, jadi dekat sini dapat 648. Kita bahagi 2 lagi. Kita dapat 324. Kita bahagi 2 lagi. Kita dapat 162. Bahagi lagi dengan 2. Kita dapat 81. Alamak. Apa? Dah bukan lagi nombor genap. Dah jadi nombor ganjil. Jadi bila jadi nombor ganjil, apa kita buat? Kita bahagilah dengan 3. Cuba nombor yang pertama ganjil yang paling kecil adalah 3. Jadi kita cuba bagi 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 7, 21. Ya, dapat 27. Ambil kalkulator lah. 27 bahagi 3. Kita dapat 9. Bahagi lagi dengan 3. Kita dapat bahagi 3 dapat 3. 3 bahagi 3 dapat 1. Yes, dapat 1. Kita berhentilah. Okey. Jadi kita tengok ada 2 nombor ni. Okey, ada nombor 2 dan ada nombor 3. Okey, jadi kita ada dalam kurungan 2 berulang sebanyak 4 kali. Jadi kuasa 4. Dan darab dengan 3 berulang sebanyak 4 kali juga. Jadi kuasa 4. Dan jangan lupa 3/4 di luar tu. Jadi kita tak boleh tukar jadi single asas. Asas satu asas saja tak boleh. Jadi kita boleh buat 2 asas. Okey. Jadi kita teruskan. Ternampak ini 2 kuasa 4. Yang ni 4 kat luar. Jadi kita tahu dia ada jadi 2 kuasa 4 darab 3/4. Darab dengan 3 kuasa 4 darab dengan 3/4. Jadi kita ada 2 kuasa 3 darab 3 kuasa 3. Jadi 2 kuasa 3 adalah 8 dan 3 kuasa 3 adalah 27. Jadi 8 darab 27. Kita dapat 216. Selesai. Sebenarnya kita boleh tekan kalkulator je ya. 1296 kuasa 3/4. Kita tahu jawapan akhirnya 216. Tapi
Kalau kita diminta untuk tunjuk langkah, jadi kita kena bagilah langkah ini. Setiap step ni mesti ada lah. Nah, kalau kita diminta lah. Kalau tak diminta, tak apalah, kita nak cari nilai sahaja. Kalau nak cari nilai saja, kita tekan kalkulator ni memang terus dapat 2/16. Tapi kalau nak tunjuk langkah, kena tunjuklah setiap step ini. Okey. Yang ni tak tunjuk tak apa. Okey, pergi soalan H. Soalan H. Nombornya 49, asas 49, indeksnya 3/2. Wah, 49. Ini adalah nombor ganjil. Nombor ganjil, okey. Jadi, kita buat pembahagian berulang. Kalau kita tak ingat lah. Tapi sebenarnya kita patut nampak 49 adalah nombor kuasa 2 sempurna. Kalau kita nampak lah. Kalau tak nampak lah. Kalau tak nampak, kita buatlah pembahagian berulang. Nak bahagi dengan berapa? Kita try. Boleh bagi 3 tak? Tekan bagi 3, tengok boleh tak? Kalau boleh, bagilah. Tapi kalau tak boleh, cuba nombor lain. Nombor 5. Nombor 5 memang tidak kan? Sebab 5, 5, 10, 15. Digit akhir itu mestilah kosong atau 5. Jadi 5 memang tak boleh. Jangan bagi dengan nombor genap ya. Nombor ganjil juga. Okey. 5 tak boleh. Nombor ganjil seterusnya adalah 7 lah. Jadi tekan kalkulator. Boleh bagi 7 tak? Ya, kita boleh bagi 7. Dan kita dapat 7. Jadi 7 pun bahagi dengan 7 dapat 1. Dah dapat 1, stop lah. Nampak 7 berulang sebanyak 2 kali. Jadi 7 kuasa 2. Dan boleh di luar 3/2. Jadi boleh potong. Jadi kita dapat 7 kuasa 3. Jadi 7 kuasa 3 berapa? Tekanlah kalkulator. 7 kuasa 3, kita dapat 343. Okey. Selesai. Okey, kita sambung ke 1I. Soalan 1I. 1I. Nombor yang diberi sekarang adalah nombor ganjil. 2401. 2401. Itu nombor ganjil. Okey, jadi kuasa dia, indeksnya adalah 1/4. Jadi kita buat pembahagian berulang. 2401. Panjang sikit lah. Okey, kita cuba dengan nombor. Ini nombor ganjil, jadi kita cuba dengan nombor ganjil yang pertama. 2401 bahagi 3. Tak boleh sebab dapat perpuluhan. Tak boleh. Jadi kita nombor ganjil yang kedua. 2401 bahagi 3 tak boleh. 5 confirm lah tak boleh. Jadi janganlah bagi dengan 5 ya. Okey, 6 nombor genap. Jadi bahagi dengan 7. Ya, kita dapat nombor bulat 343. Jadi kita boleh bahagi 7. Jadi bagi 7, kat kalkulator tulis 343. Bahagi lagi 7. Bagi 7. 49. Ambil kalkulator, bahagi lagi 7. Kita dapat 7. Bahagi lagi 7. Kita dapat 1. Jadi dah dapat 1, stop lah. Okey, kita tengok berapa kali 7 berulang. 1, 2, 3, 4. Jadi kita tahu 7 kuasa 4. Kuasa 1/4. 4 dengan 4 boleh potong. Jadi kita dapat 7 kuasa 1. Jadi 7 kuasa 1, 7 lah. Okey, kita pergi soalan J. J dia bagi kita 121. Nombor ganjil lagi. Kuasa 3/2. Okey, bila dia bagi nombor ganjil, mari kita buat pembahagian berulang. Pembahagian berulang. 121 nak bahagi berapa agaknya?
Nak bagi berapa agaknya? Sebab nombor ganjil, jadi kita cuba nombor ganjil yang pertama iaitu 3. 1, 2, 1 bahagi dengan 3. Boleh ke? Wah, tak boleh sebab dapat 40.33. Tak boleh lah. Jadi kita try bahagi 5, janganlah nah. Sebab 1, 2, 1. 1 kat ujung tu tak boleh lah. Kita tak boleh 1, 2, 1. Kita bahagi dengan 5 tak boleh, kita bahagi dengan 7. Okey, 1, 2, 1. 1, 2, 1 kita bahagi dengan 7. Pun sama dapat nombor perpuluhan. Jadi tak boleh juga. Jadi 1, 2, 1 bahagi 9. Pun tak boleh. Jangan kecewa ya. Dah berapa kali tak boleh, kita pun stop. Tak aci lah macam tu. Okey, kita teruskan. 1, 2, 1 kita bahagi lagi dengan nombor ganjil seterusnya. 11. Ya, dapat. 1, 2, 1 bahagi 11. Kita dapat 11. Jadi 11 bahagi 11 dapat 1. Bila dapat 1 stop lah. Jadi berapa kali 11 berulang? 2 kali. Jadi kita tukar 1, 2, 1 jadi 11 kuasa 2. Dan 3/2 di luar. Potong kita dapat 11 kuasa 3. Jadi 11 kuasa 3 sama dengan berapa? 11 kuasa 3. 1, 3, 3, 1. Selesai J. Tepi soalan K. Wah, soalan K pun adalah nombor ganjil juga. 2197. Jadi kalau 2197 buang dulu ni. Kita buat bahagian berulang yang baru. 2197. Okey, nak bagi berapa agaknya? Kita try nombor ganjil yang pertama. Iaitu 3. 2197 bahagi 3. Wah, nombor perpuluhan. Tak boleh. Jadi 2197. Jangan pandai-pandai nak bagi 5. 7 kat belakang tu. Memang tak boleh 5. Cuba bagi 7. Okey, bagi 7. Wah, perpuluhan juga. Tak boleh juga. 2197 bahagi dengan 9. Perpuluhan juga. Tak boleh. 2197 bahagi 11. Tak boleh juga. 2197 bahagi 13. Ya, bagi 13 baru boleh dapat 169. Jadi 13 dapat 169. Okey, kita tengok 169 boleh tak bahagi dengan 13 lagi? Kita bahagi 13. Ya, kita dapat 13. 13 dapat 13. Jadi bahagi lagi 13. Dah tentulah kita last kali dapat 1. Jadi ada 3 kali 13 berulang. Maksudnya kita dapat dekat sini 13 kuasa 3. Oh, cikgu lupa nak tulis 2/3 kat luar. Jadi ada 2/3. Jadi boleh potong. Kita ada 13 kuasa 2. Dan 13 kuasa 2 adalah 169. Okey, selesai soalan K. Soalan yang terakhir, 1000. Oh, banyak ni ya, 1000. Okey. 10,000. 10,000. 10,000 soalan kuasa 3/4. Okey, kalau banyak-banyak kosong ni maksudnya dah tentulah boleh kuasa asas 10. Okey. Yang ni mudahlah sebenarnya walaupun nombornya sampai 10,000 tapi kosong-kosong kat depan dia. Jadi kita semua tahu 10,000 sama dengan 10 kuasa berapa? Ada berapa kosong? 1, 2, 3, 4. Jadi 10 kuasa 4 lah. Okey, jadi tak perlulah nak buat bahagian berulang lah. 3/4. Jadi kita boleh potong.
Kita ada 10 kuasa 3. Dan kita tahu 10 kuasa 3, kosong ada 3 kat depan ni. Dapatlah jawapan dia 1000. Selesai uji minda 1.2, I